Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Himpunan hadis-hadis sahih, amalan sunnah puasa dan Ramadan. Hadis ke-11, kerugian terlepas pahala malam 1000 bulan. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala dakhala Ramadan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna hadha ash-shahra qad hadara lakum wa fihi lailatun khairum min alfi syahrin man hurimaha faqad hurim al-khaira kullahu wa la yuhramu khairaha illa mahrumun. Akhrajahu Ibnu Majah. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, apabila datangnya bulan Ramadan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bulan ini yakni Ramadan telah datang kepada kamu dan di dalamnya terdapat satu malam, amalan ibadah yang dilakukan pada malam itu lebih baik dan besar ganjarannya daripada amalan 1000 bulan. Sesiapa yang terhalang untuk mendapatkan malam itu, sesungguhnya dia telah terhalang daripada mendapatkan semua kebaikan. Sesungguhnya tidak akan terhalang seseorang daripada semua perkara itu kecuali orang yang telah dihalang daripada mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Riwayat Ibnu Majah. Pengajaran hadis. Bulan Ramadan adalah penghulu segala bulan, kerana di dalamnya ada satu malam yang beribadah padanya lebih baik daripada 1000 bulan, iaitu Lailatul Qadar. Siapakah yang akan memperolehinya? Hanya Allah sahajalah yang maha mengetahuinya. Walau bagaimanapun, seorang hamba akan mendapat hadiah daripada yang maha pemberi apabila hamba tersebut menunaikan segala perintahnya dan meninggalkan larangannya dengan penuh ikhlas. Di akhir hadis ini Nabi SAW memperingatkan tentang kerugian yang akan dialami apabila terlepas malam tersebut, dan tidak syak lagi kerugian yang sebenar-benar kerugian apabila nikmat yang sedemikian besar adalah dimusnahkan oleh dirinya sendiri. Hadis ke-21, bilakah Lailatul Qadar? An Abi Salamah qala sa'altu Aba Sa'id wa kana li sadiqan faqala i'takafna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ashra al-awsat min Ramadan fakharaja sabihata 20 fakhatabana wa qala inni uritu lailatal qadri summa unsituha aw nusituha faltamisuha fil ashril awakhiri fil witri wa inni ra'aitu anni asjudu fi ma'in wa tinin faman kana i'takafa ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falyarji' farja'na wa man nara fi samai qaza'atan faja'at sahabatun famatarat hatta sala saqful masjid wa kana min jaridin nahli wa uqimat as-salah fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjudu fil ma' wa tin hatta ra'aitu athar at-tin fi jabhatihi. Akhrajahu Bukhari. Daripada Abu Salamah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku bertanya kepada Abu Sa'id Al-Khudri yang merupakan sahabat karibku, maka beliau pun menceritakan, kami pernah beriktikaf bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada 10 malam pertengahan dari bulan Ramadan. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam keluar pada waktu subuh ke-20 malam yang akhir, lalu menyampaikan khutbah kepada kami dengan bersabda, sesungguhnya aku diperlihatkan tentang Lailatul Qadar. Namun aku lupa atau dilupakan waktunya yang pasti. Namun carilah pada 10 malam terakhir pada malam yang ganjil. Sesungguhnya aku melihat bahawa aku sujud di atas tanah dan air yang becak. Oleh itu sesiapa yang sudah beriktikaf bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka pulanglah. Maka kami pun pulang
dan tidaklah kami melihat awan yang tipis sekalipun di langit hingga kemudian tiba-tiba datang awan yang banyak. Lalu hujan turun hingga air menitis kerana bocor dari atap masjid yang diperbuat daripada daun kurma. Kemudian setelah salat subuh selesai, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud di atas air dan tanah yang becak hingga aku melihat sisa-sisanya pada dahi beliau. Riwayat Bukhari. Pengajaran hadis. Lailatul Qadar adalah malam yang dirahsiakan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggalakkan kepada umatnya supaya meningkatkan amalan ibadat pada malam-malam ganjil pada 10 malam akhir Ramadan. Ini menjadi satu panduan bahawa Lailatul Qadar berlaku pada malam-malam, pada mana-mana malam tersebut, dan sebaik-baiknya beramallah di sepanjang bulan Ramadan tanpa menghadkan kepada mana-mana malam bagi meningkatkan peluang untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Sesungguhnya satu keberuntungan yang amat besar dan istimewa kepada seseorang hamba apabila dikurniakan kepadanya beribadah pada malam Lailatul Qadar. Alhamdulillah, tuan-tuan dia pagi ni kita membaca 2 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama ni hadis yang menceritakan tentang ruginya kalau kita terlepas malam Lailatul Qadar. Yang mana dalam hadis ni benda penting yang disebut dekat akhir tu. Yang awal tu dah biasa dah kita dengar. Dekat akhir hadis ini dia kata, man hurimaha faqad hurimal khaira kullahu wa man yuhram khairaha illa mahrumun. Maksudnya malam Lailatul Qadar ini daripada hadis, spirit daripada hadis ni kita boleh faham kita semua berpeluang untuk dapat malam Lailatul Qadar. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita ni bangun untuk qiyam dalam bulan Ramadan ni, daripada awal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan, pasti kita akan dapat malam Lailatul Qadar. Itu yang kedua. Yang ketiga, penekanan yang Nabi sebutkan pada 10 malam yang akhir. Yang ketiga. Yang keempat, malam-malam ganjil pada 10 malam yang akhir. Jadi maksudnya kalau kita pada mula memang kita qiyam, confirm dah kita ni semua bersahur kan. Ada tak sahur kan? Mungkin ada tak sahur, tapi kalau bangun sahur, solat 2 rakaat kan, tahajud, sembahyang taubat, minta sembahyang hajat sikit, insya-Allah. Sebab bila kita baca hadis-hadis tentang Lailatul Qadar ni, kita dapat spirit daripada hadis tu. Maksudnya kalau bila Nabi disebut malam Lailatul Qadar, malam tu kalau kita qiyam, kita pasti dapat. Tak disebutkan maksudnya kata pukul 4.45 sampai 4.50, 5 minit je. Tak, dia tak sebut begitu. Ataupun malam Lailatul Qadar tu hanya pukul 3 pagi, 3 sampai 3.2 minit aja. Kita duduk tunggu tu, orang kata tunggu pokok tumbang lah, tunggu air beku. Tak. Dia bukan, spiritnya bukan begitu. Spirit yang Nabi bawa, yang Nabi sebut, kita qiyam, kita mendapat kelebihan itu sebelah malam. Dan sebab itu dalam hadis-hadis disebut, siapa yang terlepas benda ni memang rugi. Satu. Dan hadis ini disebut, wala yuhram khairah illa mahrumun. Orang yang tak dapat ni memang rugi sangat. Memang seolah-olah dia tu Allah nak haram, tak nak bagi dia kebaikan. Maksudnya kalau kita tak qiyam. Okey. Kita tengok hadis yang kedua, hadis Abi Salamah. Ini tanda-tanda Lailatul Qadar. Bila waktu berlaku Lailatul Qadar. Hadis Abi Salamah. Abi Salamah ni sa'altu Abu Sa'id. Abi Salamah ni dia tanya dengan Abu Sa'id Al-Khudri tentang Lailatul Qadar. Nak tahulah cerita. Kana li sadiqan. Ni dia kata Abu Sa'id Al-Khudri ni kawan aku, kata Abi Salamah. Kemudian kata Abu Sa'id Al-Khudri, ni orang yang rapat dengan Nabi lah, dia kata i'takafna ma'an Nabi. Dia kata kami ni biasa i'tikaf dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ashri al-awsat min Ramadan, 10 malam pertengahan, 11 sampai 20. Tu dia kata al-ashri al-awsat, 11 sampai 20, pertengahan daripada Ramadan, kata. Fa kharaja sabihata 20. Kemudian Nabi SAW 20 Ramadan dia iktikaf, Abu Sa'id dengan Nabi daripada 11 sampai 20.
20 Ramadan tu kata Abu Sa'id Al-Khudri, fa kharaja sahibiha 20. Pagi subuh 20 tu Nabi keluar daripada iktikaf. Iktikaf maksud dia datang ke masjid 10 bulan tu, duduk masjid tak keluar lah. Memang main sini je, keluar ambil wuduk, masuk balik sini iktikaf, baring, tidur zikir, bangun tidur zikir qiyam, tidur baca Quran. Itu ialah kerjanya kan. Tak keluar ke sana, itu iktikaf, memang dia duduk masjid. Maka sampai fa kharaja sahabiha 20, sampai 20 bulan, 21, 20 bulan tu Nabi dia keluar. Nabi dia keluar 21. Rumah Nabi masjid sebelah aja, kan? Kalau jauh sebelah aja. Malam 20 tu baru Nabi keluar. Fa khatabana. Maka Nabi nak keluar sebab dah iktikaf dengan sahabat 10 hari. Nabi nak keluar daripada iktikaf tu, Nabi berkhutbah dulu. Bagi orang kata ending dia lah kan. Wadak 20 bulan tu, bukan 30, 20 tu. Nabi fa khatabana, Nabi berkhutbah pada kami. Waqala, apa kata Nabi? Inni uritu lailatul qadri. Kata Nabi, aku dah diperlihatkan dengan Lailatul Qadar. Bukan dah berlaku. Uri itu, ikut hadis ni dia kata uri itu maksudnya Nabi dah diilhamkan, dah diberikan pengetahuan tentang Lailatul Qadar. Macam mana rupanya, suasananya, keadaannya. Nabi dah lihat dah. Maksud Nabi ni dah satu dapat ilham. Satu lagi Nabi ni diperlihatkan oleh Allah tentang sesuatu perkara yang akan berlaku ataupun yang telah berlaku. Sebagaimana Isra' Mi'raj tu Nabi diperlihatkan semua keadaan kan. Itu yang ada pada Nabi, mukjizat Nabi. Maka Nabi dia kata uri tu Lailatul Qadar, aku ni dah diperlihatkan tu qadar. Summa unsi tuha, tapi aku lupa kata Nabi. Au nusi tuha, sama ada aku lupa kata Nabi, au nusi tuha, ataupun aku ni Allah bagi aku lupa. Bila waktunya, tarikhnya, masanya tu aku lupa atau Allah bagi lupa, kata Nabi. Kemudian kata Nabi, faltamisuha fil ashri al-awakhir, maka kamu cari, rebut pada 10 malam yang akhir, fil witri, 10 malam yang akhir pada malam yang ganjir dalam bulan Ramadan. 21, 23 kita malam tadi 23 kan. Kemudian kata Nabi, wa inni ru'aitu. Ini kata Nabi, aku yang tadi aku tu dah diperlihatkan tentang Ramadan, tentang Lailatul Qadar, wa inni uritu anni asjud. Ketika mana berlakunya Lailatul Qadar tu kata Nabi, anni asjud, aku tengah sujud. Kata Nabi, anni asjud fil ma'i, aku tengah sujud atas air. Wa tinin, maksudnya tengah sujud, ada air yang turun, kemudian ada debu, ada tanah-tanah. Kemudian kata Abu Sa'id Al-Khudri, faman kana i'takafa ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falyarji. Maka sesiapa yang telah beriktikaf dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pulanglah. Ini Nabi kata, pulanglah, balik. Maksudnya Nabi bagi arahan, bila Nabi bagi khutbah malam 21 tu, habis khutbah tu Nabi kata, Nabi dah ceritalah Ramadan ni bla bla, 10 malam yang akhir, malam ganjil semua. Nabi nak keluar rumah, Nabi kata okey, boleh balik semua, dia kata. Okey, Nabi kata falyarji. Tapi apa arahan Nabi tadi? Dia kata rebut, cari 10 malam yang ganjil, sebab aku dah diperlihatkan Lailatul Qadar tu akan berlaku, akan datang, belum berlaku lagi, akan datang berlaku 10 malam yang akhir yang akan datang ni kata. Maka Nabi kata falyarji, kamu semua balik. Faraja'na, kami semua balik. Wa manara fis sama'i faza'atan. Sejak daripada 20 tu, kata Abu Sa'id Al-Khudri, kami tak nampak dekat langit ni faza'atan, jenis awan tebal ke, tak ada, bersih je, biru je, tak ada nampak macam nak hujan. Sebab Nabi cerita ni tadi dia hujan, air turun kan, Nabi sujud atas tanah, dia kata kami nampak bersih je. Kemudian faja'at sahabatun, maka antara nak sampai 21 sampai 30 tu kata Abu Sa'id Al-Khudri, faja'at sahabatan, tiba-tiba awan datang banyak, kata dia. Famatarat, maka hujan pun turun. Hatta salah saqful masjid, sehingga hujan yang lebat tu turun, dia menyebabkan bocor saqful masjid. Salah saqful masjid, bocor atap masjid, Masjid Nabawi itu. Wa kana min jaridin nakhli, yang mana
bumbung Masjid Nabawi tu buat daripada daun-daun tamar. Jadi dia hujan turun celah-celah tu turunlah. Kemudian wa uqimatis salah. Wa uqimatis salah, kami pun solat. Kami solat, kami qiyam. Maka kata Abu Sa'id Al-Khudri, dia bagi tahu kepada Abi Salamah tadi, faraitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjudu fil ma'. Ketika ini kepada Abu Sa'id Al-Khudri dia kata, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yasjudu fil ma'. Disebabkan hujan tu tadi, Nabi dia sujud dalam air. Air Masjid Nabawi ni kan macam tempat kita ni. Kita sini ada atap, tapi sana Masjid Nabawi tu dia punya atap tu dalam 15-10 kaki je. Itu pun daun-daun tamar. Jadi hujan dia tak ada sistem peparitan saliran kita. Masa hujan lebih sikit memang air naik lah, kan? Mudah bahasa dia gitu. Maka dia kata, aku tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud atas air. Sebabkan air hujan tu dia terus bertakung. Bila hujan je air bertakung, dia kata. Watin, yang mana Nabi sujud, air naik, kemudian tanah-tanah jadi becak lah. Hatta ra'aitu atharatina fi jabhati, sehingga aku melihat Nabi bila dia bangun je daripada sujud tu, ada kesan-kesan tanah yang melekat pada jabhati, pada dahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bila berlaku qadar tu ikut cerita ni kena hujan. Pagi tadi tak ada hujan ya. Pagi ni cerah kan. Jadi banyaklah. Ini salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana kita nak mengenali tanda-tanda Lailatul Qadar. Ada hadis-hadis yang lain sebutkan pagi itu begini. Salah satu tanda dia hujan, tak ada, dia biru je, kemudian datang awan. Itu tanda-tanda Lailatul Qadar. Insya-Allah tuan-tuan mulia kita fahami hadis ini. Amal kita sampaikan dan kita terus qiyam, iktikaf dengan Ramadan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.